Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim walhamdulillahi alamin. Lisanya arigato. Hai. Macam comel. Macam comel ke macam bangang? Macam bangang ke? Sekejap geng. Sekejap. Allah, terlekat kat skala 6. Okey. Oh, lekat lagi. Ini rambut ke chewing gum? Okey, tutup lampu geng. Oh, gelap. Seram malam-malam gelap. Oh, cerah pula. Ni air sirap. Sekejap geng, sabar sekejap. Plastik sampah ni, aku dah 10 kali pakai dah ni. So, dia dah macam kepudaran warna merahnya. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Aku macam tak tahulah, memang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hari ni memang sejuk semacam lah. Nak tidur je gigil. Tapi memang sejuk lah. Alhamdulillah lah cuaca sejuk. So, pada malam yang sejuk lagi dingin ini, aku nak bangga dengan riak sikit lah. Nak bangga riak apa? Aku nak bangga dengan riak sebab nak ucapkan terima kasih sangat kepada Acap Channel, Ashraf Channel sebab mention nama YouTube aku. Tak lain tak bukan yang aku maksudkan untuk yang ke tangga ketujuh ni, aku boleh kata dia adalah Ikmal Hanif. Aku ni channel kecil-kecil je geng. Fakir lagi hina. Tapi Ashraf Channel sudi listkan aku dekat top 10 YouTuber kisah seram. Kita rasa terharu lah walaupun kita tak layak. Tapi kita tersasul. Kita walaupun kita tak layak tapi kita rasa terharu dengan apa orang cakap, penganugerahan yang diberikan. So bro Acap, kalau nampak video ni, aku ucapkan terima kasih lah sebab mention aku. Aku ni bukan siapa-siapa nak dibandingkan orang lain. Aku ni hanyalah seekor ikan. Dan aku nak ucap juga welcome back to my YouTube channel. Pada yang baru join, thank you. Welcome to Tim Puaka. So yang baru join tu jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan bagi yang dah lama join, macam biasa lah geng, kalau korang tag aku dekat IG, jangan lupa pakai hashtag Tim Puaka dan juga tag IG aku Ikmal Hanif. Sebab apa? Sebab nanti aku akan repost IG korang. Apa keistimewaan dia? Tak ada keistimewaan pun geng. Memang channel aku tak ada keistimewaan pun. Tapi bila kita repost tu orang ni, kita rasa macam dihargai lah sikit. Apa-apa pun, aku memang nak ucapkan terima kasih kepada Tim Puaka. Sebab Tim Puaka korang memang the best lah bro. Aku memang sebut korang memang the bestest of the king of the bestest gang. So tanpa lengahkan masa dengan lebih panjang. Sebab apa? Sebab makin panjang intro, makin ramai orang benci, makin ramai orang dislike. So pada malam ini aku nak buat cerita lain pada yang lain. Pada malam ini aku bukan nak ceritakan tentang kisah seram, kisah misteri. Dia kisah seram geng, tapi dia bukan kisah cerita. Benda ni aku dapat daripada orang sekeliling lah. Aku tanya Pak Guard, aku tanya cleaner, aku tanya orang yang dah duduk dekat tempat tu lebih kurang 20 tahun. Dia memang tahu seluk-beluk tempat tu. Dan hari ini aku nak tawarkan kepada korang 3 tempat seram yang berada di Selangor. Tapi cerita aku pada kali ni, aku tak naklah buat cerita klise-klise. Sebab setakat nak buat video cerita pasal Highland Tower, pasal Mimaland, benda tu benda dah biasa geng, dah selalu kita dengar. Tapi hari ni aku nak ceritakan tentang tempat-tempat yang korang tak pernah dengar. Dan episod kali ni memang special untuk orang-orang Selangor. So kalau korang orang Selangor, korang kena tengok video ni. Kalau korang ada kawan orang Selangor ke, tag dia kat video ni. Sebab apa? Sebab mana tahu nanti dia tiba-tiba kena kerja GrabFood ke Foodpanda ke, tiba-tiba ada order makanan and alamat tu menuju ke alamat tempat seram ni. Kau pergi tengah malam, pukul 12.30 malam, tiba-tiba pergi kat tempat seram ni. Tak tercirit kau bila dah sampai, tiba-tiba yang menyahut kau adalah perempuan berambut merah. Bukan budak pang geng. Bukan budak pang. Mana tahu Cik Pon colour rambut warna merah. Benda ni tak boleh nak jangka geng. Okey, jap geng, sebelum tu. Itu ada orang komen kat aku, apa yang belakang tu bang? Macam ada penampakan, saya nampak macam ada kepala. Kau sabar jap geng, aku tunjuk. Ini kau cakap kepala geng. Ini bukan kepala geng. Ini orang panggil Gerut. Apa dia? Gerut. Macam mana sebut dia? Gerut. Hello, I'm Gerut. Ini je geng. Comel kot kau cakap dia menyeramkan.
Malam-malam memang seram mata dia pandang kau macam itu. Tapi kau tak seram kan? Dia geleng. So jangan risau geng, insyaAllah. Duduk dia diam. Kau pandang belakang lah, seram pula aku kau pandang aku. So macam aku cakap tadi, cerita tempat ni aku bukan buat research based on Google ke apa, tak. Tapi aku pergi tempat tu, aku tanya makcik, aku tanya pakcik yang ada kat kawasan tu untuk dapatkan maklumat ni. So tempat yang pertama pada malam ini adalah Menara U2 Shah Alam. Tempat lawa macam ni ada hantu? Serius lah? Serius lah tempat lawa macam ni ada hantu? Untuk pengetahuan korang yang tidak berpengetahuan, macam mengendah-endah kau orang pula. Gurau-gurau geng. Untuk pengetahuan korang, Menara U2 ni merupakan tempat-tempat macam orang cakap rumah apartmen lah. Dan kebanyakan yang duduk kat sini adalah owner sewakan rumah untuk student. Sebab bagi yang tak tahu, Shah Alam ni merupakan bandar pendidikan di mana satu Shah Alam ni ada banyak college. Ada Unicel, ada MSU, ada UiTM. So memang mostly rumah-rumah apartmen ni disewakan pada pelajar untuk dibuatkan sebagai rumah sewa. Dan Menara U2 ni merupakan apartmen yang popular lah untuk orang sewa. Sebab apa? Sebab dengan murahnya, dengan kondusif, dengan dekat dengan kawasan beli belah. Tapi kalau orang tak tahu, dekat sini juga terdapat beberapa kisah seram yang tak pernah diceritakan. Apa yang makcik tu cerita dekat aku, bahawa Menara U2 ni merupakan tempat sugar daddy cari anak-anak ikan. Itu apa yang makcik tu cakap lah. Kalau betul dia cakap, betul lah. Kalau salah dia cakap, salah lah. Tapi dilaporkan juga dan telah dikeluarkan beberapa dekat berita yang mengatakan bahawa Menara U2 ni banyak terjadinya kes rogol. Apa kaitan sugar daddy dengan hantu? Apa kaitan rogol-rogol dengan hantu? Kau sabar sekejap geng, aku cerita. Sebenarnya, rumah-rumah dekat apartmen tu kadang-kadang disewa oleh seorang sugar daddy untuk menempatkan seorang sugar baby. Sugar baby ni anak ikan lah orang cakap. Dan sugar baby tersebut kadang-kadang dalam keadaan mengandung. Contohnya sugar daddy ambil anak ikan. Tiba-tiba anak ikan tu mengandung. So ditempatkan dekat rumahnya pada dekat U2 ni sampai dia beranak. Dan kadang-kadang bila sugar baby beranak ni, orang tak tahu sebab dia beranak sendirian. Maksudnya tengah relax tengok TV, tiba-tiba terberanak. Dan benda macam ni memang kerap terjadi dekat U2 ni. Bila beranak ada apa geng? Bila beranak ada darah. Bila ada darah ada apa? Bila ada darah, jin dengan syaitan memang suka mendalah macam ni. Dan dikatakan juga kebanyakan yang beranak dekat situ, kebanyakannya adalah janin yang tak sempurna. Maksudnya yang beranak kat situ berkemungkinan gugur ataupun berkemungkinan mati. Yelah sebab beranak seorang-seorang kan macam-macam boleh jadi. Terjegat rahim pula. Terjegat apa? Tali leher apa ni? Terjegat tali pusat. Sebab beranak seorang-seorang ni kadang-kadang boleh terjegat tali pusat baby. Lepas tu baby kelemas. Macam-macam benda boleh jadi. Kalau beranak akan ada banyak perlimpahan darah. Bila banyak perlimpahan darah, jin dan syaitan suka. Dan yang paling menyeramkan geng, ini ceritalah yang makcik tu cerita, bahawa Menara U2 ni telah berlaku banyak kes bunuh diri. Bila banyak berlaku benda-benda yang macam ni, orang cakap memang tu tempat favourite jin lah. Kerap diceritakan oleh penduduk Menara U2 ni bahawa kadang-kadang pada waktu malam, bukan tengah malam pun, lebih kurang dalam pukul 9, pukul 8 macam tu, dah gelap. Kadang-kadang masa diorang berjalan dekat koridor apartmen, diorang seakan nampak ada bayang-bayang hitam berjalan berlawan arah dengan mereka. Tapi bayang-bayang hitam tu seakan manusia tapi gelap. Macam contoh, ni kau berjalan, ini macam ada bayang hitam. So dia macam berjalan macam ni, berselisih. Tapi yang berjalan ni ibaratkan macam bayang-bayang hitam yang melintas. Macam tak ada jisim, dia tak ada bentuk badan, tapi just akan bayang-bayang.
pernah diceritakan bahawa dalam salah sebuah lift dekat Menara U2 ni ada penunggu, di mana pada certain waktu, contoh dalam lepas tengah malam ke, kalau korang berseorangan nak menggunakan lift tersebut, korang akan nampak seorang perempuan berbaju standard macam baju kita, pandang bawah, duduk diam je. Contoh kau dekat tingkat atas, kau nak pergi bawah, kau kat tingkat 16 lah contohnya. Kau kat tingkat 16, kau nak pergi ground level. So bila kau tekan pintu lift tu, gedek, pintu lift terbuka. Dalam lift tu ada seorang perempuan berpakaian macam kita, pandang bawah je. So bila kita masuk, kita buat tak tahulah, ingat macam manusia biasa kan. Bila kita masuk, kita tekan ground level, lift turun, ting, sampai tingkat bawah. Bila lift tu buka, kita keluar, perempuan tu tak keluar, dia tunduk ke bawah je, dia duduk je sampai lift tutup kembali. Maksudnya dia stay je dalam lift tu, memang itulah tempat tinggal dia. Dan yang terakhir lah, dilaporkan juga bahawa macam tadi aku cakap, Menara U12 ni ramai student, dan macam kita tahu, student ni memang suka dia stay overnight nak buat kerja, assignment. So masa diorang tengah buat kerja tepi tingkap, tengah tulis, kedengaran di luar tingkap seakan ada suara bayi menangis. Kau tengah buat kerja, tekun-tekun, pukul 2 pagi, tiba-tiba daripada luar kedengaran bunyi wek. Kalau kita fikir, mesti kita ingat, oh ni mesti anak orang bawah menangis ni, tak nak tidur. Kita siap bodoh. Tapi bunyi tu dikatakan seakan betul-betul berada di luar tingkap bilik tersebut. Macam contoh ni, kau tengah buat kerja, ni tingkap kan. Betul-betul sebelah tingkap kau, ibarat ada bunyi budak menangis, bayi menangis. Seram kan? Tak seram? Baru nombor 3 geng. Ada lagi 2, kau sabar jap. Tempat yang kedua merupakan surau terbiar di Jalan Lama Puncak Alam. Kalau ada yang perasan, nak pergi Puncak Alam lalu Jalan Lama, akan ternampak sebuah surau lama, surau usang di bahagian kiri. Surau ni berada di bahagian tepi jalan, tapi telah dinaiki oleh semak samun dengan pintu terkopak kapit, dengan papan tercabut-cabut. Apa yang seram? Apa yang seramnya terjadi apabila pernah diadukan oleh penduduk setempat bahawa certain malam didapati bahawa surau tersebut seakan hidup. Orang lalu lalang perasan geng yang surau tu seakan hidup. Meriah, lampu terbuka, semak samun tak ada, dan ada suara dari dalam seakan-akan tengah berzikir. Tapi bila siang, semak samun geng, semak samun paras leher geng. Dengan pintu terkopak, dengan dinding tercabut, dengan zen dah dicuri oleh mak dadah. Ada seorang berada ni, dia nak balik kampung. Dia lalu dekat kawasan Jalan Lama Puncak Alam tu lah. Time tu hari Rabu pukul 10 malam. Hari Rabu memang orang cakap jalan Puncak Alam lama ni tak ada orang langsung yang lalu. Ada tu ada tapi tak ramai. So lebih kurang pukul 10 tu dia nak cari surau ataupun masjid sebab nak solat isyak. At the same time dia nak basuh muka sebab mengantuk. Dalam kegelapan malam dia terus bawa motor sambil tengok kiri kanan cari surau, cari masjid tak jumpa. Dan jalan Puncak Alam lama ni memang orang cakap gelap lah. Memang lampu jalan ada tapi jarang-jarang. Masa tengah bawa motor di kejauhan nampak ada lampu yang menyala. So dia ingat rumah lah. So dia buat So bila kecil-kecilkan mata, ada surau. Mula-mula dia takut nak berhenti. Sebab apa? Yelah tengah hutan tiba-tiba ada surau. Tapi disebabkan surau tersebut dia nampak lampu hidup, pintu terbuka dan nampak seakan ada orang dalam surau tersebut. So dia berani nak berhenti. So bawa motor sampai kat surau, dia parking.
Dia turun surau, dia masuk ke tempat ambil air semayang. So bila dia kat tempat wuduk ni, dia dah buka kasut semua, dia nak ambil wuduk, dia intai kat dalam tengok siapa ada. Dan masa dia intai kat dalam, dia nampak sekumpulan macam manusia berjubah putih, semua lelaki tapi berumur lingkungan, ada dewasa, ada remaja dan ada pakcik-pakcik tua, lebih kurang 10 orang tengah duduk dalam bentuk bulatan di sebuah bucu surau tersebut. Diorang buat apa? Diorang hisap shisha ke? Bukan geng, diorang bukan hisap shisha geng. Diorang buat apa? Diorang duduk dalam kelompok bulatan tu, diorang berzikir. You wanna play hide and seek? You hide and I'll find you. Dan tu dia tak fikir apa-apa lah. Dia fikir, oh maybe ni tim-tim mubalik ni. So dia solat je lah dengan tenang. 2 hari lepas tu, dia nak balik semula ke rumah dia. Tapi kali ni dia gerak awal, dia gerak siang. Dalam pukul 2 tengah hari, dia fikir dia nak berhenti solat Zuhur. So dia nak cari surau hari tu sebab nak tumpang solat. So dia bawa motor kapcai dia, preng. Dari kejauhan nampak surau yang dia berhenti hari tu. Tapi bila makin lama makin dekat, dia nampak yang surau hari tu buruk. Maksud buruk kat sini, bila dia makin dekat dengan surau tersebut, dia nampak yang lalang paras kepala kan. Pintu surau tercabut, terkopak. Bumbung dah tak ada kan. Tingkap ada yang pecah. So dia fikir, siapa yang jahat sangat, siapa yang kafir sangat buat surau macam ni. Tapi bila fikir logik, kalau orang buat jahat dekat surau sekalipun, takkanlah orang jahat tu nak tanam rumput, nak tanam lalang sampai paras kepala kan. Takkanlah lalang tu boleh tumbuh dalam masa 2 hari. So dia pun berhenti tepi surau tu, dia pandang je surau tu. Apa dah jadi? Ni surau apa ni? Siapa yang aku nampak berzikir malam tu? Pakai baju putih semua. Habis dua cerita. So tempat yang pertama yang orang cakap seram dekat Shah Alam ni, dekat Selangor ni, yang tak ramai orang tahu adalah, kalau aku cakap korang tahulah. Caca nak bagi nervous sikit. Tempat pertama adalah kompleks PKNS Shah Alam. Kenapa tempat ni seram? Sebab bagi yang tak tahu, kompleks PKNS Shah Alam ni merupakan bangunan lama, tapi dia telah direnovate jadikan sebuah bangunan yang orang cakap cantik lah. Nak tahu lama mana bangunan ni? Bangunan ni dibina pada tahun 1970-an. 1970-an ni aku tak lahir lagi kan. 1970-an ni mak ayah aku tak kahwin lagi. Kalau ada korang yang dah lahir 1970-an ni, aku nak cakap terima kasih banyak pakcik. Sebab apa? Kalau sekarang ni saya rasa pakcik dah umur 80. Tengok YouTube lagi, pandai pakcik tekan-tekan skrin. So untuk 1970-an ni, di waktu 2021 sekarang, orang cakap bangunan memang bangunan lama lah, tapi dia di-renovate. Maksudnya bangunan buruk ditambah baik jadi baru. Sampai sekarang memang lama gila lah bangunan ni. Dan bila bangunan lama, memang of course terkeluar idea aku. Sudah tentunya bangunan lama ni ada kisah-kisah sejarah dan misteri yang tersendiri. Cerita ni diceritakan oleh salah seorang Pak Gad, ex-Pak Gad yang bekerja di kompleks PKNS tersebut. Kata dia, masa dia bekerja dulu, dia perasan yang dia diganggu seakan kompleks PKNS ni tak pernah tidur. Maksudnya apa? Maksudnya, usually kompleks PKNS ni akan tutup pada pukul 8 ataupun 11 malam, lebih kurang macam tu. Tapi apa yang dilalui oleh Pak Gad, mati kau lipas. Suka interframe. Maaf geng, lipas lalu. Aku tak boleh tengok lipas ni. Aku takut. Tapi depan kamera aku acah berani. Main kaki pula. Macam aku cakap tadi, yang dikatakan oleh ex-Pak Gad ni bahawa kompleks PKNS ni tak pernah tidur. Selalunya kompleks PKNS ni akan tutup lebih kurang pukul 8, pukul 11 macam tu kan. Tapi lebih kurang pada pukul 1 hingga 5 pagi, Pak Gad akan sering kali terdengar seakan
kedai-kedai yang berada dalam kompleks PKNS tu seakan masih terbuka. Sebab apa? Sebab pukul 1 hingga 5 pagi tu, dia tengah duduk dekat meja dia, kadang-kadang dia terbunyi orang berborak kat dalam, kadang-kadang dia terbunyi orang menjual beli kat dalam, kadang-kadang dia terbunyi orang menjerit. Seakan kompleks PKNS tu tak pernah tidur. Bila cek dekat CCTV pun, CCTV tak menunjukkan apa-apa pergerakan, tak tunjukkan apa-apa penampakan. Tetapi masa dia duduk dekat tempat duduk Pak Gad tu, terdengar, "Ya bang, nak beli apa?" "Ya bang, kejap saya siapkan." Tapi bila pergi tengok, ingat pencuri ke apa, kosong. Tak ada langsung tapak kaki, tak ada langsung bunyi orang. Pernah ada pengalaman pakcik ini cerita, time tu pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi, dia nak pergi ronda dekat area komplek PKNS. Masa dia meronda dekat bahagian dalam tu, time ni dia dah sampai kat bahagian tempat orang jual makanan. Dia tengah jalan sorang-sorang sambil tengok-tengok keliling-keliling. Bila lintas satu kedai makanan ni, dia terdengar ada satu suara yang tanya, "Ya bang, nak beli apa?" Dia pandang belakang, tak ada orang, geng. So dalam keadaan berdebar-debar tu, dia jalan lagi. Dia tengok kiri kanan, tak ada orang. Bila dia jalan ke depan, sampai kat tempat orang jual kain. Sampai kat tempat cakap tersasul lagi lidah aku ni, dia jadi bentuk ribbon dah terbelit. Dia berjalan sampai ke tempat jual kain. Susah lah, geng, sasul-sasul ni, penat. Dia berjalan lagi sampai ke tempat orang jual kain. Melintasi je tempat jual kain tu, dia terbunyi ada suatu suara perempuan pula kali ni yang cakap, "Ya bang, cari kain." Pak Gad ni pandang belakang, terus lari, geng. Belakang kosong, tak ada orang. Dia terus lari keluar. So, that's all for tonight. Itu saja untuk malam ni. Aku tawarkan kepada korang 3 tempat seram yang berada di Selangor. Next, kalau korang nak tahu tempat-tempat seram yang tak pernah orang sebut, dekat negeri mana, korang mention kat bawah. Nanti aku akan cuba cari, aku akan cuba research untuk korang. Tapi untuk cerita malam ni, untuk kebenaran betul atau salah, itu aku tak tahu. Sebab apa, aku dapat pada orang setempat. Kalau betul dia cerita, betul lah. Kalau salah dia cerita, salah lah. So, cerita ni best tak best, geng? Kalau best, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Kalau tak best, korang jangan risau, geng. Sebab apa? Sebab nanti aku akan teruskan story puaka macam biasa. Sebab ni ibarat orang cakap apa? Selingan lah. Macam aku cakap itu, dalam seminggu tu aku nak rest sekejap daripada cerita seram. Lepas ni aku akan cerita-cerita seram balik. Tapi malam ni cerita seram juga. Tak tahulah, geng. Tak tahulah aku nak cakap apa. Tapi yang penting, aku harapkan korang terus support aku. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Komen dekat bawah kau nak tahu negeri mana pula. So aku rasa that's all lah for tonight. Jangan risau, next aku akan buat story puaka. So stay tune. Bye. Lupa. So stay tune. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Bye. Calok-calok.